أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah ma syaa Allah la yasrifu su'a illa Allah ma syaa Allah. Maka min ni'matin fa minallahi ma syaa Allah wa la haula wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Mari angkat tangan kita baca doa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjat puji dan syukur kepada Allah SWT dengan limpah kurnia yang taufik di sisi Allah kita dapat bersama-sama pada malam ni. Depan saya ni ada kosong lagi. Kalau siapa nak main duduk dekat-dekat sini boleh. Main duduk dekat-dekat tu. Bagi yang duduk dekat luar sana bagi dia pun boleh masuk. Depan saya ni pun kosong lagi. Rasa tak segan main duduk tepi saya. Okey kat ni. Tak kerusi satu sebelah saya jadi ahli panel yang kedua. Meh nak di sini. Supaya kita bagi sahabat-sahabat kita dekat luar sana pun boleh masuk sekali. Lepas tu jangan duduk dekat-dekat depan pintu tu. Dia tahu pasal apa? Sebab dia ada orang sampai lambat, dia tengok orang duduk kat pintu, dia ingat dah penuh dah kat dalam ni. Lepas tu dia pun hidang pula kat luar sana. Dia pun habis awal. Tu kita tak mau tu. Jadi meh boleh insya-Allah. Meh boleh. Saya ada lagi ruang-ruang depan-depan ni. Kita isi insya-Allah. Kita tengok jaga juga SOP kita tu insya-Allah. Dan mudah-mudahan pertemuan kita mendapat barakah di sisi Allah SWT. Selawat ni merupakan salah satu daripada bentuk zikrullah yang sangat dituntut. Kalau amalan-amalan yang lain perlukan kepada keikhlasan sehingga Allah terima menjadi manfaat, selawat tak perlukan sampai ke tahap ikhlas. Demikian disebutkan oleh ulama. Saya nak rasa pasal apa kita nak kena selawat? Semua orang tahu kan bentuk lafaz-lafaz selawat kan? Paling kurang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, cantik. Sahabat bertanya kepada Rasul SAW, macam manakah kami nak berselawat kepada kamu wahai Rasulullah? Mana muslimat duduk balik tiang. Tengok TV ya. Tengok TV ya muslimat. Tengok TV, tengok tiap hari tengoklah. Pagi tadi tengok TV, tengok TV Jerah pagi tadi. Salib selamat. Okey.
Tuan-tuan, sahabat tanya Rasulullah macam mana cara nak selawat. Nabi kata Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Tapi gamak ke kita nak panggil Nabi SAW dengan nama Muhammad saja? Kan? Tak. Nabi SAW. Kan? Allahumma salli ala Muhammad. Kalau Allahumma salli ala Muhammad, kawan-kawan kita yang Allah takdirkan dia jadi menteri ke, jadi Perdana Menteri ke, walaupun dulu tuan-tuan sekalian salli ala Muhammad duduk minum kopi sama-sama dengan kita, bila dia dapat jawatan, dapat Datuk ke, Datuk Seri ke, Datuk Wira ke, Tun ke, Tan Sri ke, takkan nak panggil nama dia. Adab kita dengan pangkat dia ni baru orang-orang sama-sama kita. Apatah lagi Nabi SAW, beradab kita dengan Nabi SAW, kita panggil dia Sayyidina Muhammad SAW, Tuan kami. Tuan kami. Kata guru saya Syekh Muhammad Abdul Sulaiman Al-Ahdal, dia kata salli ala sayyidina, kami tanya dekat dia, salli ala sayyidina Muhammad, boleh tak kita panggil Nabi SAW dengan tambahan Sayyidina? Sedangkan bila ditanya pada Nabi SAW tentang lafaz selawat, Nabi SAW hanya menyebutkan Allahumma salli ala Muhammad. Kata guru kami Syekh Muhammad Abdul Sulaiman Al-Ahdar rahimahullah ta'ala, rahimahullah ta'ala, disebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau apabila diperintah, maka kita kena dengar perintah. Apa saja perintah daripada Nabi SAW, kita kena. Dan antara perintah selawat ialah dengan kita melafazkan bentuk selawat Allahumma salli ala Muhammad. Tapi pada suatu hari Nabi SAW pernah menyuruh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk mengimamkan solat. Nabi SAW sakit, maka Nabi SAW terlambat untuk masuk ke masjid. Para sahabat berasa macam Nabi mungkin tak masuk untuk solat berjemaah bersama dengan mereka hari tersebut. Maka mereka bersepakat untuk menolak Sayyidina Abu Bakar untuk jadi imam. Tiba-tiba ketika Sayyidina Abu Bakar nak jadi imam, kelihatan Nabi SAW masuk ke masjid. Apa yang Sayyidina Abu Bakar buat? Tuan-tuan, bila Tok Imam lambat sampai, kita nak jadi imam, tiba-tiba nampak Tok Imam masuk, tuan-tuan buat apa? Buat apa? Undang alik lah. Penting kan? Undang alik lah. Sallallahu hormat Tok Imam sampai. Apatah lagi Nabi SAW, sahabat tak pernah semayang di belakang orang lain melainkan Nabi SAW. Hari itulah first time nak semayang belakang Sayyidina Abu Bakar. Tiba-tiba nampak Nabi SAW masuk. Apa Sayyidina Abu Bakar buat? Macam kita lah, undur belakang balik. Bila undur belakang, Nabi SAW tahan Sayyidina Abu Bakar. Nabi SAW suruh Sayyidina Abu Bakar untuk solat, jadi imam. Maka bila suruh tu, maka dia merupakan perintah. Bila Nabi perintah, kena ikut tak? Kena ikut. Tapi Sayyidina Abu Bakar tetap undur ke belakang. Adakah Sayyidina Abu Bakar melanggar perintah Nabi SAW? Ya. Tapi pasal apa? Adab. Adab dengan Nabi SAW. Maka Nabi SAW suruh kita sebut Allahumma salli ala Muhammad. Kita tak gamak sebab adab kita dengan Nabi SAW. Maka kita tambah dekat situ dengan bimbingan ulama', antaranya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sahabat Nabi SAW, yang menambah perkataan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka lafaz paling kurang kita nak sebut dengan adab kita kepada Nabi SAW, kita kata apa? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu paling kurang lah. Salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, pasal apa nak kena selawat? Yang pertama, sebab dia perintah daripada Allah. Siapa suruh kita selawat? Allah suruh kita selawat. Tiap-tiap minggu Tok Khatib naik atas mimbar mesti baca ayat ni. Surah Al-Ahzab ayat 56. Baca Ustaz, apa dia? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi. Oh, Tok Bilal tu tambah sikit. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Oh, kata Tok Bilal tu. Tok Bilal sebelum Tok Khatib ni atas mimbar, semua kita semua hafal ayat ni. Ini special punya ayat, tuan-tuan. Allah kata sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat
kepada Nabi SAW. Pertama, ini satu statement. Statement Allah, kenyataan Allah, sesungguhnya Allah dan para malaikat semuanya berselawat pada Nabi SAW. Satu pernyataan. Sebelum nak perintah dalam ayat ni, Allah buat statement dulu. Bagi kenyataan dulu. Allah, para malaikat semua selawat kat Nabi SAW. Lepas tu baru ayat perintah masuk. Wahai orang-orang beriman, berselawatlah kamu kepadanya dan ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. Tuan-tuan tengok, macam-macam ayat perintah Allah bagi dekat kita. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, salli ala sayyidina Muhammad, berpuasalah kamu. Salli ala sayyidina Muhammad, telah diwajibkan kepada kamu untuk berpuasa sebagaimana difardukan kepada orang-orang yang terdahulu pada kamu. Mudah-mudahan kamu mendapat takwa di sisi Allah. Ayat perintah. Tapi Allah tak kata dia puasa dulu. Allah tak kata dia solat dulu. Allah tak sambut dia buat dulu, melainkan dengan selawat saja satu perintah yang Allah kata dia buat dulu, kemudian baru dia suruh orang beriman untuk buat. Hebat tak perintah ni? Hebat. Perintah selawat, satu-satunya perintah yang Allah kata dia buat dulu, malaikat buat, kemudian baru perintah orang-orang beriman untuk buat. Kalau orang beriman tak buat, malu kat para malaikat, malu kat makhluk Allah yang lain. Sallallahu alaihi wasallam. Faham tuan-tuan? Allahumma salli ala Muhammad. Jadi dalam ayat ni kata apa? Allah dan para malaikat berselawat pada Nabi SAW. Ulama bahas apa maksud Allah berselawat kepada Nabi SAW. Imam Bukhari mengatakan Abu Aliyah telah menyatakan bahawa ini maksudkan dengan selawat daripada Allah ialah pujian Allah kepada para nabi, pujian Allah kepada Nabi SAW. Hebat Nabi kita ni, tuan-tuan tahu tak? Hebatnya Nabi kita ni, Allahumma salli ala Muhammad, Allah jadikan Nabi kita, Allah puji ciptaan dia nama Nabi Muhammad SAW. Kita ni tuan-tuan tahu tak? Kita tak tahu yang kita ni sebenarnya umat yang hebat. Kita ni umat sangat hebat. Tahu pasal apa? Sebab Nabi kita hebat. Kita tak tahu kata kita hebat sebab kita tak kenal Nabi kita. Tuan-tuan tahu tak? Allahumma salli ala Muhammad. Para Nabi minta untuk jadi umat Nabi SAW. Para Nabi berebut nak jadi umat Nabi Muhammad SAW. Dalam sebuah riwayat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini dia. Salli ala Sayyidina. Dalam sebuah riwayat yang tercatat dalam kitab Imam At-Tabari rahimahullah ta'ala, salli ala Sayyidina, riwayat daripada Qatadah ibn Nu'man radhiyallahu anhu. Dia kata pada satu hari Nabi Musa berdoa kepada Allah. Dia kata, ya Allah, dalam kitab Taurat ini diceritakan satu umat yang paling baik yang dikeluarkan daripada kalangan manusia. Ya Allah, jadikan mereka tu umatku. Dalam umat-umat yang dulu ada, umat ni umat yang paling baik sekali. Ya Allah, boleh tak jadi umat tu umat aku? Kata Nabi SAW, kata Allah, itu umatnya Ahmad. Wahai Tuhanku, dalam kitab ni aku tengok ada satu umat, mereka inilah yang terakhir dikeluarkan daripada bumi dan mereka lah yang pertama sekali masuk syurga. Ya Allah, jadikan mereka tu umatku. Allah kata, itu umatnya Ahmad. Ya Allah, dalam kitab ni ada satu cerita yang satu umat yang mereka ni menghafaz kitab-kitab mereka yang tak pernah dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Umat terdahulu tak hafaz kitab-kitab mereka, tuan-tuan. Hanya ulama-ulama mereka menghafaz ayat-ayat dalam kitab-kitab mereka, sampai apabila timbul kepentingan diri mereka, mereka manipulate ayat-ayat tersebut untuk mengkaburkan sallallahu alaihi wasallam Muhammad, tuan-tuan. Sallallahu akidah daripada pengikut-pengikut daripada. Satu umat kitab-kitab mereka dihafaz. Ya Allah, jadikan mereka tu umatku. Kata Allah, itu umatnya Ahmad. Ya Allah, dalam kitab ni aku tengok ada satu umat yang mereka ini beriman kepada apa yang disampaikan kepada mereka tentang umat-umat terdahulu, dan mereka juga dipilih untuk berhadapan dengan Dajjal. Tuan-tuan tahu tak? Sallallahu alaihi Muhammad, rupanya sallallahu alaihi Muhammad dapat berjumpa berhadapan dengan Dajjal juga merupakan satu kehebatan di sisi Nabi-Nabi.
sallallahu alaihi Muhammad. Jadikan mereka tu umatku, kata Nabi Musa. Allah kata itu umatnya Ahmad. Tuan, kita ni duduk waktu Dajjal nak keluar lah kau. Tuan tak? Tanda-tanda kemunculan Dajjal duduk depan mata kita ni. Tuan tak? Sebelum nak muncul Dajjal, dia main Imam Mahdi tu. Imam Mahdi ni tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad. Imam Mahdi ni, dia daripada kalangan kita ya. Dia berubah Imam Mahdi ni dalam satu malam ya. Maksudnya orang yang kenal dia, itulah orang yang paling kuat menentang dia. Tahu pasal apa? Pasal duk kerja sekali, duk minum sekali, makan sekali, Facebook friend sekali. Mana? Tahu-tahu esok jadi Imam Mahdi. Orang angkat dia jadi Imam Mahdi. Tuan-tuan bayang kita duk ramai-ramai dekat surah Furqan. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Tiba-tiba orang ramai satu grup ramai apa semua. Tuan-tuan nak minta buat pengumuman sikit ya. Yang bersama dengan kami itulah Imam Mahdi. Kita pun tengok atas pun, ni kawan Facebook aku ni. Tengok balik tengok, betul lah kawan Facebook aku semua. Benar saya. Aduh, duk kerja sekali, kilang sekali ni. Tuan-tuan, agak-agaklah kita yang kena dia kata apa? Mengarut betul kawan ni. Mengaku Imam Mahdi. Tuan-tuan, Imam Mahdi tak akan mengaku Imam Mahdi ya. Maka duk mengaku Imam Mahdi tu tuan-tuan tu mesti Mahdi duk goreng char kway teow ke. Duk buat popiah ke, popiah apa? Tu okey kan. Ataupun dia tu imam nama dia Mahdi. Kan Imam Mahdi tak akan mengaku dia Imam Mahdi. Tapi dia ada syarat dia. Yang pertama tuan-tuan, dia ni keturunan Nabi SAW. Dia Ahlul Bait. Nabi SAW sebut dia daripada keluarga aku. Dan mau tak mau Imam Mahdi dia mai, walaupun dia duduk dekat ni taman kita, taman apa nama? Taman Paya Rumput Indah. Taman Paya Rumput Indah. Tuan-tuan tak ada 4 lane, dalam paya pun tuan-tuan duduk ni. Kalau kemaslah. Tapi kalau di Perak lagi dahsyat, dalam parit depa duduk atas lumut depa duduk. Kan? Jadi subhanallah dan semat. Kalaupun dia duduk kat tempat kita ni, tak mustahil tuan-tuan. Tak mustahil. Sallallahu alaihi Muhammad, sebab Nabi SAW cerita dia mai daripada timur. Allahumma salli semat tuan. Tapi syarat dia mesti keturunan Nabi SAW. Nama dia spesifik lah. Nama dia Muhammad bin Abdullah. Nama macam nama Nabi SAW. Turun daripada keturunan Sayyidina Fatimah radhiyallahu anha, Sayyidina Al-Hasan. Sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan, keturunan dia. Walaupun dia keturunan Nabi, kulit dia tak macam Nabi SAW. Bukan kulit putih merah. Kulit dia macam kita. Kulit macam orang Melayu sikit. Ada tek lalat kat muka dia, kata orang. Untuk gosok tek lalat. Bakap, nampak aku apa. Dah jangan harap lah. Tapi fitnah. Tuan-tuan, bila dia muncul nanti, sallallahu alaihi Muhammad, bila dia muncul nanti, kita kena ikut dia. Nabi SAW cerita tentang bila dia main nanti, sallallahu alaihi Muhammad, Nabi kata, ataituhum walau habwan ala salj. Kamu datangilah dia walau kamu terpaksa merangkak atas salji. Nabi. Maksud dia, susah macam mana pun kena pergi kat dia. Susah macam mana pun kena pergi kat dia. Dan Nabi SAW cerita tentang salji kepada orang Arab. Kalau nak cerita susah-susah payah kat orang Arab ni, baik cerita merangkak atas padang pasir ke, baru nampak signifikan kan. Tapi cerita tentang salji, rupa-rupanya nak beritahu salji dah turun dekat negara Arab tuan-tuan. Beberapa tahun kebelakangan ni, musim sejuk, salji turun atas pada Madinah sikit, towards nak pergi mengarah ke Tabuk tu, salji dah turun tuan-tuan. Dia pemain salji lah tu ni, dua tahun lepas. Sallallahu alaihi Muhammad. Benar sallallahu alaihi Muhammad. Jadi subhanallah tuan-tuan. Dan Nabi SAW juga cerita tentang di antara tanda-tanda nak keluarnya Imam Mahdi ni apa? Tuan-tuan, kematian seorang pemimpin, khalifah. Dan dia sebenarnya dengan kematian ini tuan-tuan, anak-anak pewaris dia tu berebut takhta. Berebut takhta. Dan jadi juga tuan-tuan selepas kematian daripada King Fahad hari itu, tuan-tuan sallallahu alaihi. Dan nama Nabi SAW sebut tentang raja ni, nama dia nama binatang. Kau Fahad tu nama singa. Real tuan-tuan, macam susun depan kita tu. Saya pi nak cerita kat tuan-tuan, saya pi dekat Palestin. Dekat Palestin ni ada, di Palestin ni banyak tanda-tanda tempat nak Dajjal. Tapi tajuk kita bukan Dajjal ni, pasal jumpa perkataan Dajjal ni, seronok kan nak cerita pasal Dajjal. Saya pergi dekat satu tempat tuan-tuan di Palestin. Tuan-tuan, kalau saya sebut nama tempat ni mungkin tuan-tuan tak tahu. Sallallahu alaihi Muhammad.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nama dia lah ni nama Tel Aviv. Salli ala sayyidina. Tel Aviv ni tuan-tuan, satu tempat yang overpopulated. Ramai manusia. Saya kena waktu saya pergi syuting hari tu, saya pergi syuting dengan TV Hijrah tu, salli ala sayyidina Muhammad. Kami kena tahan dekat dia punya Kementerian Dalam Negeri, kami kena halau balik. 2 minggu kami duduk kat sana, duduk syuting tu, depa tak bagi kat sana, depa nak halau kami balik. Waktu saya duduk dekat dia punya Kementerian Dalam Negeri tu, saya duduk tengok dia punya program panggil return program. Return program ni siapa-siapa yang boleh membuktikan yang dia tu Yahudi, maka dia boleh apply untuk balik ke Palestin. Duduk negara mana pun dia boleh balik ke Palestin. Sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan-tuan, Allahumma salli alaihi wasallam, yang realnya IC dia sama macam IC kita. Sebiji macam IC kita kan. Saya tengok, real sama macam IC kita. Sallallahu alaihi wasallam kan. Dan kalau nak kira keturunan Yahudi ni, dia bukan turun ikut bapa, dia turun ikut mak. Kalau mak tu Yahudi, kahwin dengan siapa, anak tu akan jadi dikira sebagai anak Yahudi. Boleh pindah mai balik, duduk dekat sallallahu alaihi Muhammad, duduk dekat Palestin. Dan ramai-ramai berebut nak duduk di satu tempat sallallahu alaihi Muhammad, tuan-tuan, yang nama dia Tel Aviv. Pasal apa Tel Aviv? Kita pergi jalan highway panjang tu, jalan menghala ke utara tu, kita akan melalui, sebelum melalui Tel Aviv, kemudian kita akan melalui lagi Tasik Tobariyah, kemudian kita pergi further atas lagi, kita akan jumpa Bisan, dan akhirnya sampai berjumpa dengan sempadan Jordan di atas sana. Tuan-tuan, subhanallah, di sebelah kanan kita ada Tel Aviv, di sebelah kiri kita satu tempat nama Lut. Sallallahu alaihi Muhammad. Tel Aviv itu terpaksa di-expand, diperbesarkan, diluaskan sempadan dia, sebab semua orang nak pergi duduk, semua orang Yahudi nak berebut nak pergi duduk dekat Tel Aviv. Sebab apa? Sebab mereka sedang menunggu kemunculan the Messiah, dia panggil. Kata bahasa orang putih dia panggil apa? Sallallahu alaihi Muhammad, apa ni, si penyelamat. Sallallahu alaihi Muhammad, the savior, si penyelamat yang akan muncul. Daripada duk expect dah, benda-benda dah jadi dah. Tanda-tanda kemunculan dia dah ada dah. Orang Yahudi ni dia pun buat kajian sungguh-sungguh. Dia panggil si penyelamat depa akan muncul. Tak lama lagi si penyelamat depa akan muncul. Penyelamat depa adalah Dajjal. Sebab Nabi SAW cerita, bila Dajjal muncul, dia akan disambut oleh 70,000 orang Yahudi. Tuan-tuan, Lut, tempat Dajjal akan mati. Di Lut tu lah, di gerbang Lut tu lah tempat Dajjal akan bertembung dengan Nabi Isa AS. Nabi Isa tak payah buat apa, nampak je Nabi Isa bila bertembung dengan Dajjal, Dajjal akan mencair macam garam kena air, kata Nabi SAW. Di mana berlaku tu? Di Lut. Sebelah Lut, border dia, sini Tel Aviv, sallallahu alaihi Muhammad. Dan di situlah tuan-tuan, adanya sebuah lapangan terbang yang sangat besar, sallallahu alaihi Muhammad. Dan tuan-tuan tahu tak, sesuai pula dengan hadis Nabi SAW yang cerita Dajjal ini dia akan bergerak, pergerakan dia sangat laju, seperti mana kita melihat awan yang ditiup angin. Dia naik satu kenderaan keldai yang telinga panjang dia 70 hasta, bergerak dengan kecepatan yang sangat laju macam awan ditiup angin. Kita guna akal kita yang tak apa nak cerdik ni, tuan-tuan sekalian, sallallahu alaihi wasallam, duk fikir-fikir macam kapal terbang lah kot. Kan, tuan-tuan, bila tuan-tuan duduk kat sana, tuan-tuan tengok macam puzzle tu macam tersusun cantik dah. Duk tunggu je momen dia untuk dia keluar. Semua tanda-tanda dia dah ada dah, tuan-tuan. Kita ni mau tak mau kita duduk, memang kita duduk fasa dia, fasa kemunculan Dajjal. Sampai waktu ni, tuan-tuan sendiri, kata ulama, saya pernah forum dengan Syekh Imran Hussein, nama dia. Dia ni yang selalu duduk kaji tentang akhir zaman. Dia kata tak mustahil pada zaman kita ni lah kita akan menyaksikan sendiri Dajjal dengan mata kepala kita sendiri. Kan? Dan rupanya dia merupakan takdir Allah yang Nabi Musa kata, aku tengok dalam kitab Taurat ada satu umat mereka akan menyaksikan Dajjal. Jadikan mereka tu umatku, kata Nabi Musa. Apa? Allah kata itu umatnya Ahmad. Kita ni umat yang dipilih untuk berhadapan dengan Dajjal. Tuan-tuan teringin nak jumpa Dajjal? Saya. Sebab tu ulama kata apa? Kalau dengar Dajjal sampai ke tempat kamu, lari. Kamu lari pada tempat tu. Jadi kita punya ujian waktu Dajjal muncul ni, ujian iman. Kita
Sekarang ni duduk dalam keadaan serba mewah kan. Ni, solat Jumaat. Duduk masjid ni kau aircon atas kepala tuan. Tak cukup aircon, kipas lagi atas kepala saya ni. Beku saya tuan tak? Sejuk. Solat Muhammad. Duduk di rumah tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina. Oh, kalau tutup kipas ni okey ke? Beku saya daripada nak. Aircon tu dah, aircon tu on kan? Ha, cukup dah. Tutup kipas dah. Tutup kipas. Beku. Tahu tak? Ha, solat Jumaat. Tuan. Tuan tengok ah. Makan cukup di rumah kita tuan-tuan, makanan cukup, tidur lena, salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, salli ala sayyidina Muhammad. Lagi apa? Aircon lagi di rumah. Waktu Dajjal nak muncul nanti tuan-tuan tahu apa tak? Tuan-tuan tahu apa? Apa pun tak ada. Tu dia baru jumpa Swiss. Aduh, selamat. Salli ala sayyidina Muhammad. Dia apa kenal tu Haji? Haji mana pernah duk pegang Swiss-Swiss ni? Suruh dia pula. Ngurusi kena. Ngurusi mana main pegang-pegang Swiss-Swiss macam ni? Ngurusi pegang duit dia. Aduh, salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan sekalian, salli ala sayyidina Muhammad. Nah, waktu Dajjal nak muncul ni, kita tak ada apa. Nabi cerita, kamu lapar sangat. Kamu sangat lapar. Apa pun tak ada. Salli ala sayyidina Muhammad. Elektrik tak ada, makanan tak ada. Salli ala sayyidina Muhammad. Saya waktu tu nak makan lah, kita nak makan ni. Kebuluran. Hujan dah berapa lama tak turun. Salli ala sayyidina Muhammad. Nah, Dajjal datang. Ujian. Salli ala sayyidina Muhammad. Nak lari macam mana kan? Kau ingat? Dajjal ni, pengikut dia yang akan follow dia tu 70,000. Sekarang ni ada negara-negara yang dia panggil jadi macam negara yang dia panggil polis dunia. Dia kontrol. Dia tahu kita buat apa. Ni tuan-tuan ada handphone kan? Tuan-tuan tahu tak? Setiap pergerakan tuan-tuan ni semua recorded, semua dia record. Dia boleh tahu tuan-tuan pergi mana, tuan-tuan buat apa setiap hari. Nah, duduk sembang dengan isteri kita, kita kena beli kereta baru kat ni, kereta rasa macam sempit. Buka Facebook je lagi keluar ni iklan kereta. Betul kan? Salli ala sayyidina Muhammad. Dia cerita dia ni. Dia macam boleh kita, macam mana dia boleh tahu kan? Ada dia ni bukan cerita ajaib jin apa, teknologi. Salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah sampai macam tu detail dia orang tahu. Tuan-tuan, salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan boleh bayang, tuan-tuan nak lari mana? Nak lari mana? Tuan-tuan keluar dari rumah, tuan-tuan nak pergi nak arah mana? Hari tu waktu PKP nak pergi mana orang tak boleh tuan-tuan? Polis tunggu situ. Oblak semua. Tanya kita nak pergi mana, bukti apa semua. Tuan boleh bayang tak waktu tu? Polis Dajjal yang ada waktu tu. Bukan polis kita lah. Salli ala sayyidina Muhammad ni. Tentera, sebut bukan polis tadi. Tentera Dajjal yang dikerahkan untuk kawal manusia tu. Nak bergerak mana tak boleh, nak pergi mana tak boleh. Salli ala sayyidina Muhammad. Tengok, pantau sebelum Dajjal datang, dia dah tahan dah, sekat dah orang sana jangan pergi keluar. Macam mana keadaan kita kan? Waktu momen yang menakutkan kita ni ialah waktu kita sedang berkonfrontasi dengan Dajjal. Waktu tu nak tengok iman kita macam mana. Subhanallah. Sebab tu doa, buat amal bagi Allah jauhkan kita pada Dajjal. Jangan sekali duk sebut apa, teringin nak tengok muka Dajjal tu macam mana tu. Kalau ada Dajjal keluar nanti ni, teringin nak tengok muka dia. Tak payah tengok, tak apa. Tak payah. Minta jauh lagi. Allahumma inna na'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat amin fitnatil masihid dajjal. Tu doa tu jangan tinggal tiap hari. Salli ala sayyidina Muhammad. Tu. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lagi Nabi Musa berdoa lagi, ya Tuhanku, dalam kitab ini aku melihat ada satu umat yang mendapat kebajikan pahala hanya dengan niat je. Dan kalau mereka melakukan pula, ganjaran itu akan digandakan sehingga 100 kali ganda, ya Allah. Jadikan mereka tu umatku. Allah kata itu umatnya Ahmad.
Kita ni buat amal, niat nak buat amal, Allah bagi pahala dah. Niat nak buat amal, Allah bagi pahala dah. Sallallahu alaihi wasallam. So, tak buat lagi, baru niatnya dapat pahala dah. Buat, Allah ganda sampai 100 kali ganda. Allah ganda sampai 700 kali ganda pun ada. Sallallahu alaihi wasallam. Niat nak buat jahat, Allah tak kira lagi. Buat jahat, Allah kira satu dosa. Tu pun malaikat jangan angkat kalam lagi. Kalau dia minta ampun, padam. Punyalah kita, sebab tu kita ramai dalam syurga kan. 120 saf dalam syurga umat Nabi Muhammad, 80 saf. Yang lebih 40 saf itulah daripada umat Nabi Adam sampai umat paling akhir. Tu yang akan kongsi 40 saf tu. Kita umat Nabi Muhammad, umat yang kecil-kecil, umat yang umur tak berapa panjang, umat yang paling akhir, kita duduk kawal 180 daripada 120 saf. Sebab apa? Kelebihan-kelebihan yang Allah bagi kat kita ni. Sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Musa, ya Allah, jadikan mereka tu umatku. Kata Allah, itu umatnya Ahmad. Lalu apa yang dibuat? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lalu Nabi Musa meletakkan kitabnya di sebelah dan berdoa, ya Allah, jadikanlah aku umat Ahmad. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tabari dalam kitabnya, dalam tafsir surah Al-A'raf ayat 150 dengan sanad yang sahih sampai kepada Qatadah seorang tabi'in. Satu, tu mulianya kita jadi umat Nabi Muhammad. Tak minta pun tuan-tuan, kita mana isi borang pun dulu ni. Isi borang jadi umat Nabi Muhammad SAW. Umat Nabi manakah yang kamu prefer untuk kamu jadi? Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh apa semua. Tak tanda pun. Jadi dah Allah pilih kita jadi umat Nabi Muhammad. Syukur pada Allah SWT. Waktu ulama sebut apa? Di antara perkara yang kamu perlu syukurkan apabila kamu dipanjangkan usia kamu, syukur pada Allah kerana masih diberikan Allah izin untuk menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Lagi hadis daripada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, riwayatkan daripada Rasul SAW. Ketika Nabi Adam alaihi salam terlanjur berbuat dosa, lalu dia pun berdoa, wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu dengan hak Muhammad untuk mengampunkan dosaku. Siapa minta ampun ni? Siapa? Nabi Adam. Zaman tu ada siapa? Mana ada siapa? Hawa ada. Dua orang je. Nabi Muhammad SAW ada lagi? Tak ada lagi. Nabi Adam doa, ya Allah, salli ala sayyidina Muhammad, aku mohon kepadamu dengan hak Muhammad, ampunkanlah dosaku. Lalu Allah berfirman, Allah tanya dalam keadaan Allah Maha mengetahui, macam mana engkau mengetahui Muhammad padahal aku belum menciptakannya? Dia kata, wahai Allah, sesungguhnya setelah engkau menciptakan aku dengan tangan engkau dan engkau meniupkan roh aku kepadamu, roh kamu kepadaku, ketika aku mengangkat kepalaku, aku melihat di tiang-tiang arasy ada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia kata, maka tahulah aku bahawa engkau tidak akan menyandarkan nama engkau kecuali kepada makhluk yang paling engkau cintai. Maka Allah berfirman, engkau benar wahai Adam, sesungguhnya dia Muhammad adalah makhluk yang paling aku cintai. Berdoalah kepada aku dengan haknya, yakni Muhammad, sungguh aku telah mengampunkan engkau, dan seandainya bukan kerana Muhammad, pasti aku tidak mencipta kamu. Demikian hadis dengan lafaz Imam Al-Hakim. Hebat tak Nabi kita ni? Hebat tuan, hebat. Nanti waktu kita duduk pada mahsyar, kita berbangga-bangga jadi umat Nabi Muhammad SAW. Tu siapa tu? Tu grup mana tu? Grup mana tu? Itu grup umat Nabi Muhammad tu. Tu grup umat Nabi Muhammad. Jangan kacau mereka. Bangga kita ni. Sallallahu alaihi wasallam. Faham tak? Kita tak rasa istimewa sebab kita tak tahu macam tu punya kita istimewa. Tapi kita sangat istimewa, tuan. Maka subhanallah, dengan keistimewaan itu balikkan kepada orang yang kerana dia kita mulia. Siapa dia? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawatlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawatlah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, kita nak bincang pula tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Banyak mana kita nak selawat? Dalam sehari-hari banyak mana nak selawat? Sekali, 10 kali, 100 kali, 1000 kali? Jawapan dia, sebanyak-banyaknya.
sebanyak-banyaknya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, saya ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kadang-kadang saya duduk terfikirlah, kenapalah kita ni susah sangat nak selawat? Kenapa susah sangat nak selawat? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cuba kira sehari-hari betul-betul berapa kali kita selawat. Nabi sebut, bila Muaz bin Jabal tanya dekat Rasulullah, akhbiruni bi'amalin yadkhulul jannah wa yuba'iduni 'anil nar. Wahai Rasulullah, ceritakan kepada aku amalan yang akan memasukkan aku dalam syurga dan menjauhkan aku daripada neraka. Nabi kata, laqad sa'alta an 'azim. Wahai Muaz, yang benda yang kamu tanya ni besar sangat. Besar sangat. Tapi Allah akan mempermudahkan kepada siapa yang Allah nak permudahkan untuk dia. Jadi mafhum kita faham dari perkataan Nabi SAW, walau berat macam mana pun amalan, kalau Allah nak permudah seorang tu untuk buat, maka Allah akan permudah dia untuk dia. Sebab tu sama-sama kita ni kadang-kadang duduk main masjid sama-sama ya tuan-tuan. Tapi dalam keadaan kita duduk mengaji sama-sama, main masjid sama-sama, umur kita sama, pencen pun sama, kita tengok dia ibadat dia lebih daripada kita. Kalau nak tengok sibuk, tengok dia sibuk lebih daripada kita lagi. Dengan kebunnya lah, dengan urusan masjid dia lah. Tapi sembahyang duha tak pernah tinggal, sembahyang tahajud tak pernah tinggal. Quran boleh dapat sampai 1 juzuk sehari. Kita ni nak baca Quran 5 ayat pun susah nak baca. Pasal apa jadi macam tu? Sebab Allah pemudah kat dia. Faham tak? Sebab ni macam kita tuan-tuan ni, kadang Allah sayang kat kita. Allah sayang kat kita tuan-tuan. Boleh main masjid ni Allah sayang kat kita tuan-tuan. Syukur pada Allah sungguh. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan rasa senang tak main masjid ni? Ni saya tanya ni soalan bukan suruh angguk ke, bukan suruh senyap. Tuan-tuan nak main masjid rasa senang tak tadi? Senang kan? Senang kan? Senang tu tuan-tuan, Allah bagi senang. Sebab ada orang yang duduk dekat, dia susah nak main. Duk susah, sungguh-sungguh punya susah. Tiba-tiba lah, waktu nak pergi masjid tu lah, satgi kelang kabut orang datang, satgi ada urusan, satgi ada call masuk, satgi ada apa. Tuan-tuan, tu bukan saja-saja, tu Allah bagi dia payah. Allah susah. Waktu ulama kata apa? Apabila seorang itu Allah palingkan dia, Allah dah mula berpaling daripada dia, Allah palingkan dia, waktu tu Allah tak mau tengok muka dia, Allah akan sibukkan dia dengan urusan yang tak ada manfaat untuk dia. Tak ada urusan akhirat. Bila main je bab-bab ibadat ni, dia main kalut ni, dia main kalut ni, dia main kerja. Akhirnya tinggal macam tu je. Syukur pada Allah tuan-tuan. Kadang-kadang Allah bagi kat kita kawan-kawan yang baik. Allah bagi dekat kita tuan-tuan, Allah bagi dekat kita satu jawatan yang kita terpaksa tanggung, dan disebabkan jawatan tu menyebabkan kita dekat dengan masjid. Itu saya kata, kalau jadi AJK masjid, kalau boleh tinggal letak jawatan. Kalau boleh jadi sallallahu alaihi wasallam tu imam masjid, lagi orang tak lucu kita, jangan duk pergi lucu sendiri. Kalau boleh nak jadi tu imam sampai mati. Tuan-tuan ingat. Tapi kalau dah rasa macam tak boleh tu, konti-konti lah. Nak sallallahu alaihi wasallam. Tahu pasal apa? Saya sebut. Tuan tahu tak? Mana JK masjid ni? Cuba angkat tangan. Ada JK masjid ni? Tak ada JK masjid ni? Astagfirullahaladzim. Seorang pun tak angkat tangan. Malu pula dah. Tuan-tuan, kita minta tak dia JK masjid ni? Kalau boleh tak mau kan? Ya senang lah. Oh susah. Buat apa serba tak kena JK masjid ni? Betul tak ni? Sallallahu alaihi Muhammad. Buat apa serba tak kena JK masjid ni? Subhanallah, sallallahu alaihi Muhammad. Nah, kalau susun program salah, buat program ni salah, buat aircon dulu panas lah seorang ni, sampai nak tak boleh main, aku tak boleh main pasal panas, buat aircon. Lepas buat aircon, sejuk lah, aku tak boleh duduk tu pasal apa, sejuk. Saya cakap, duduk bersila ni tak seronok lah, kapet ni, kapet apa ni lenguh lah, pasang kapet elok sikit, aku tak boleh duduk kapet lembut-lembut tu, tak selesa, macam-macam, semua tak kena. Tapi tuan-tuan, bila Allah lantik kita duduk dalam posisi tu, tahu sebenarnya apa? Allah muliakan kita. Bukan kita minta, Allah paksa kita untuk jadi baik. Duduk jadi JK masjid takkan nak pergi tengok wayang kot.
Ada pergi masjid tengok wayang. Salih ala Muhammad. Tak ada lah. Ha? Tengok rumah saya senyap kan. Cucu ajak, jom kita tengok apa ni wayang tu kan. Jangan orang nampak lagi malu korang. Aku je ke masjid tak ni. Aku postman. Sedap. Allah SWT. Dia automatik duk halang kita jadi benda-benda yang tak baik. Itu kemuliaan Allah nak bagi kita. Allah SWT. Syukur pada Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, jadi kadang-kadang Allah permudahkan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, urusan-urusan dalam kehidupan kita sebab Allah nak bagi kebaikan untuk kita. Allah pilih. Syukur pada Allah, kat tangan, dan doa pada Allah agar Allah istiqamah kita sampai ke akhir hayat kita ni masih duduk dalam keadaan-keadaan macam ni. Mana maksud saya? Sama juga kadang-kadang dalam bab selawat. Selawat ni bukan susah ringan ya tuan-tuan. Senang sangat nak selawat. Saya sebut tadi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kan mudah-mudah kan. Tapi susahlah kita nak buat. Pasal apa? Hebat. Bila hebat, susah nak buat. Ada dua orang pegang hammer, tahu hammer? Mertun. Orang utara cakap mertun. Tahu tak mertun? Tukul, hammer. Dua orang pegang tukul. Seorang pegang tukul dia, gaji sehari RM50. Tengah panas kerja, duduk atas bumbung, keluntung, muka merah macam udang kena bakar. Sehari gaji berapa? RM50. Ada seorang lagi tuan-tuan pegang tukul juga, gaji sebulan RM50,000. Sebulan 2 kali ya, kadang-kadang 2 kali ya sebulan. Waktu PKP langsung tak ketuk. Ketuk pun tukul, paku pun tak ada. Tang. Siapa dia? Hakim. Yang pertama tadi ni, pendapatan sikit, ramai orang boleh buat. Yang kedua tu, mahal Allah nak bagi, banyak gaji dia, tapi sikit orang boleh buat. Bila lagi besar ganjaran dia, lagi susah orang nak buat. Faham tak ni? Saya sebut, lagi besar Allah nak bagi, lagi susah nak buat. Antara dia adalah selawat. Wah, susah. Saya ni, Allah sebab tu kadang-kadang saya seronok juga pergi ceramah, pergi kuliah. Yang pertama saya seronok pergi ceramah ni tahu saya jumpa kawan-kawan baru. Hari ni jumpa kawan-kawan ni, jumpa Tuan Ngurusi, Salih Alaihi Muhammad, Tan Sri Khalil. Amin. Kan jadi subhanallah. Bukan Tun Khalil. Lagi dahsyat tinggi dia. Pak nak Salih Muhammad. Jadi tuan-tuan Muslimat jumpa kawan-kawan baru, seronok. Sebab apa? Sebab kita lagi ramai orang kenal, mudah-mudahan nanti susah-susah bukan tolong, betul lah. Yang kedua tuan-tuan, seronoknya bila duduk ceramah ni bukannya pandai sangat. Kita ni bukan ustaz pun tuan-tuan. Salih Alaihi Muhammad. Tapi bila duduk ceramah tu, dia duduk selawat. Dia automatik dia jadi. Bukan pergi duduk apa ni plan nak sebut tak. Dia keluar sendiri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Waktu kadang-kadang dia keluar tu macam terkelang kabut ke, terkejut ke, macam itulah. Kadang lafaz tu kurang sempurna ke sebagainya. Tuan-tuan salli ala sayyidina Muhammad, jadi itulah di antara sebab. Kalau duduk saja-saja nak selawat macam tak boleh nak lekat. Faham tak? Untung kalau tuan-tuan jenis mulut tu selawat je. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Bagi dia lekat, bagi dia seronok dengan selawat. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Banyak mana nak selawat? Mari kita tengok apa yang disebutkan oleh Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Dia kata, wahai Rasulullah, salli ala sayyidina Muhammad. Dia kata, salli ala sayyidina Muhammad, inni ukthiru salata alaika fakam aj'alu laka min salati. Dia kata sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, sungguhnya aku ingin memperbanyakkan selawat aku kepada kamu. Dari itu berapa banyakkah daripada doa aku yang perlu aku jadikan untuk aku berselawat kepada kamu ya Rasulullah? Banyak mana aku nak selawat kepada kamu Rasulullah? Kata Nabi SAW, terserahlah kepada kamu, ikut kamulah nak selawat banyak mana.
Kalau demikian ya Rasulullah katanya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Salli ala sayyidina Muhammad. Qultu salli ala sayyidina Muhammad ar-rubu'. 1/4 daripada hari itu aku nak selawat. 1/4. Dia kata Allahumma salli ala Muhammad. Kata Nabi SAW, salli ala sayyidina Muhammad zidta fa huwa khairun laka. Tambahlah, nasihat itu lebih baik pada kamu. Dia kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau demikian Rasulullah, an-nisf, separuh tu. Mungkin daripada sehari tu, separuh tu nak selawat kat Nabi SAW. Kata Nabi SAW, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ma syi'ta fa in zidta fa huwa khairul laka. Kata bagus, subhanallah sayyidina Muhammad. Baguslah, terserah kepada kamu. Separuh serah pada kamu. Aku suka kamu lah. Tapi lagi banyak, lagi bagus. Ya, ini lagi semangat ni teman ni. Dia kata kalau demikian ya Rasulullah, salli ala sayyidina Muhammad, salli ala sayyidina Muhammad. Kalau demikian, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. 2/3. 2/3. Lebih pada separuh lah. Nabi kata bagus, lagi banyak lagi bagus. Kalau demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, seluruh daripadanya aku nak jadikan untuk selawat kepada kamu ya Rasulullah. Maka kata Nabi SAW, sekira begitu akan dicukupkan semua keinginan kamu dan akan diampunkan semua dosa-dosa kamu. Kita nak buat apa tuan? Buatlah. Ulama kata paling kurang dalam sehari 300 selawat. Tuan-tuan tahu ataupun tidak, sepanjang kita start kuliah ni tuan-tuan, hampir sudah mencecah 45 minit ni. Kalau siapa kira lah, entah berapa kali dah patut kita selawat. Nah, entah berapa kali dah entah kita selawat agak-agak. Berapa kali dah saya sebut nama Nabi SAW. Kalau saya sebut nama Nabi, tuan-tuan kena buat apa? Selawat kepada Nabi SAW. Jangan kedekut. Nabi kata orang kedekut ni. Orang kedekut ni siapa? Orang yang boleh sebut nama Nabi, dia tak selawat. Lebih teruk, malaikat Jibril doa lagi kat dia. Waktu Nabi SAW naik tangga mimbar tu, Nabi kata amin, amin, amin 3 kali. Lalu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lalu salli Muhammad, sahabat tanya ya Rasulullah, apa yang kamu aminkan tadi? Tak pernah tengok kamu buat macam ni. Dia kata tadi malaikat Jibril main doa kat aku dengan 3 doa dan aku aminkan doa dia. Apa doa dia? Yang pertama, bu'ida, silakalah man adraka Ramadan falam yughfirlah. Orang yang masuk Ramadan tapi tak dapat pengampunan. Yang kedua, celakalah kepada orang yang punya 2 ibu ayah ataupun salah seorang daripadanya tapi tak jadi jalan dia untuk masuk syurga. Yang ketiga, celakalah kepada orang yang apabila disebutkan nama aku lalu dia tak selawat dekat aku. Kena praktis ni. Ni ada baki lagi, saya nak ceramah lebih kurang 2 jam lagi lebih kurang. Pukul 12 ingat boleh? Pukul 12 boleh tuan? Boleh? Ha, boleh, tuan-tuan tunggu aku dah balik. Aduh. Daripada KL dia tuan. Ha, pagi tadi ada program dekat TV Jurang tu, langsung pada KL dekat tuan-tuan ni. Oh, sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan. Jadi subhanallah sallallahu alaihi wasallam. Ha. Lepas tu dia pula tu kata ustaz lagi lepas makan lagi, lepas ceramah lagi ada kami sedia makan tu, berhenti awal tu. Kalau dia tak bagi tahu awal lagi kita boleh belajar lagi. Baik tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kena praktis apa? Bila sebut nama Nabi SAW kita selawat. Selawat nah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu bila duduk dalam majlis ilmu ni biar kita fokus dengan apa guru duk sebut. Ada part-part lagi kita nak sambut. Jangan bersembang. Jangan semua-semua duduk sembang. Adab dalam majlis ilmu jangan kita duduk sembang. Salli ala sayyidina Muhammad. Itu dah fokus sambut apa tok guru sebut. Di antara dia ialah bila tok guru sebut nama Nabi SAW kita selawat pada Nabi SAW. Baik tuan-tuan. Cara berselawat macam mana? Macam mana cara kita nak selawat? Yang pertama, kita menggunakan kata-kata yang beradab dan sopan. Bila nak sebut nak selawat Nabi SAW, kita selawat dengan selawat-selawat ataupun bahasa-bahasa yang sopan. Sebut tadi dah, kita tambah perkataan Sayyidina, tu adab kita pada Nabi SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas tu, yang kedua, kita menzahirkan sifat kemuliaan Nabi SAW, keagungan darjat, kehormatan, kebaikan budi,
ingat jasa-jasa Nabi SAW, itu selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, dia dalam keadaan kita nak selawat ni ada dua bentuk. Yang pertama sekadar lafaz tapi tak rasa. Satu lagi dia lafaz dengan rasa. Ini lebih hebat. Tadi pasal apa kita cerita dengan kehebatan Nabi SAW? Supaya nak kita rasa bila kita selawat tu. Kan kita tak kenal apa kita nak. Kita tak kenal sebab tu kita tak memuliakan. Tuan-tuan faham tak ni? Pasal apa kita hormat sangat dekat suami kita muslimat? Hormat sangat kat suami. Kita tahu pengorbanan dia, kita tahu jasa dia dekat kita. Pasal apa kita sayang sangat kat mak kita? Kita tahu dia jasa dia melahirkan kita, jasa dia membesarkan kita. Sebab tu jangan siapa kata kat mak aku, tak boleh kata kat aku, tapi jangan cakap, jangan hina mak aku. Pasal apa? Sebab kita tahu pengorbanan dia, kita tahu kedudukan di sisi kita. Maka demikian kalau kita kenal Nabi kita, jangan siapa kata kat Nabi SAW. Dan apabila disebut nama Nabi SAW, kita bersungguh nak sebut, nak salawatkan Nabi. Pasal kita tahu kedudukan dan kehebatan Nabi SAW dalam hidup kita ni. Boleh tak tuan? Yang ketiga, berselawat dengan susunan selawat yang dianjurkan oleh Nabi dan dianjurkan oleh alim ulama, dan berselawatlah dengan memilih selawat-selawat yang afdal. Ada banyak bentuk selawat yang ulama susun. Nah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada selawat syifa, ada selawat tafrijiyah, lagi selawat bagi selawat azamiyah, macam-macam bentuk-bentuk selawat. So selawat-selawat yang ulama susun, bentuk-bentuk puji-pujian kepada baginda Nabi SAW. Nah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada kadang-kadang bentuk syair. Nah, puji-pujian dekat Nabi SAW. Boleh tak? Boleh. Waktu Nabi SAW sampai dekat Madinah, sampai dekat Madinah, tahu apa yang orang-orang Madinah buat kat Nabi SAW? Nyanyi. Sambut Nabi SAW, nyanyi lagu. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' man syukru alaina mada'a lillahi da' ayyuhal sufina ji'ta bil amril muta'. Tu bukan selawat. Tu apa? Tu puji-pujian Nabi SAW. Kita panggil, kita duk bahasakan dengan perkataan qasidah, kan, burdah. Tu susunan-susunan lirik-lirik, lagu-lagu muji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada seorang budak tu, dia masuk dekat dalam salli ala sayyidina Muhammad, tandas, dia duduk qasidah. Seronok qasidah. Ya nana ya nana ya nana ya nana dhaharad dinu wa ya bidhuri Nabi Ahmad dhaharad dinu wa ya bidhuri Hadi Ahmad ya nana bi Muhammad zalikal fadlu minallah. Allah ya nana. Kita pun selalu sebut tau ya nana ni. Saya teringatlah. Tahu waktu mana? Waktu terkejut pagi-pagi, terlambat bangkit. Allah ya nana. Kan? Oh subhanallah, anak dia masuk tuan-tuan, duk menyanyi ya nana dalam tandas. Dia marahlah. Dia kata, "Hei, mana boleh duk baca Quran dalam tandas tu?" Saya kata, mak dia kata apa? Lah, bila masa baca Quran, tu bukan baca Quran. Tu qasidah tu. Kita betul ke? Lah, betul? Itulah aku dah berapa lama dah. Lama apa? Tak selama ni duk ingat tu baca Quran tu, baca dalam sembahyang. Baik, Allahumma salli ala tuan-tuan, lafaz-lafaz selawat. Jadi subhanallah, dan selawat yang paling afdal namanya selawat Ibrahimiyah. Selawat Ibrahimiyah. Selawat Ibrahimiyah ni apa? Selawat Ibrahimiyah yang kita duk baca dalam tahiyat akhir tu.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim barik sampai habis tu. Innaka Hamidun Majid. Tu nama dia salawat Ibrahimiyah. Baik, ni baru masuk tajuk kita, kelebihan selawat. Tadi mukadimah. Kan Allah, kan selalu jumpa tuan-tuan ni. Seronok pula jumpa tuan-tuan malam ni. Salli ala sayyidina Muhammad. Seronok. Dia nak bagi seronok ni, nombor satu mikrofon kena sedap. Pergi ceramah mikrofon tak best tuan-tuan, setengah jam berhenti ya. Sakit tekak, tak syok. Dia dapat mikrofon sedap sini okey ya. Lepas tu ekor hantar kepala pula, tu nombor 2. Okey sedap. Aduh, subhanallah salli alaihi. Tuan-tuan, baik, yang pertama kelebihan berselawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang pertama, Allah berselawat kepada dia. Dia selawat dekat Nabi, Allah selawat kat dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asharan. Sesungguhnya barang siapa yang berselawat kepadaku dengan satu selawat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan berselawat ke atasnya dengan 10 selawat. Hadis riwayat Imam Muslim. Apa maksud Allah berselawat kepada kita? Apa maksud Allah selawat kepada kita? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Imam Abu Isa At-Tirmizi mengatakan telah diriwayatkan daripada As-Sufyan Ats-Tsauri dan lainnya yang bukan hanya seorang daripada kalangan ahlul ilmi, mereka mengatakan bahawa selawat daripada Allah adalah rahmatnya. Dimaksud apabila kita berselawat kepada Allah SWT, salli ala sayyidina Muhammad, apabila kita berselawat pada Nabi SAW, Allah akan melimpahkan rahmat dekat kita. Rahmat ni apa? Kasih sayang, belas kasihan. Salli ala sayyidina Muhammad. Dapat rezeki yang kita dapat kena pair dengan rahmat daripada Allah. Sebab tu tuan-tuan perasan tak kalau kita doa, kita selalu sebut apa? Birahmatika ya arhamar rahimin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Minta rezeki birahmatika ya arhamar. Minta anak-anak birahmatika. Minta keluarga birahmatika. Minta kerja birahmatika. Semua dengan rahmat engkau ya arhamar rahimin. Sebab kalau dapat rezeki tak ada rahmat, sia-sia. Dapat rezeki tak di-pair dengan rahmat Allah SWT, dia boleh jadi istidraj. Nak masuk syurga pun dengan rahmat Allah. Seorang pergi ibadat pada duduk ibadat pada Allah 500 tahun. 500 tahun buat ibadat. 500 tahun buat ibadat. Tinggal dunia dia, duduk di satu pulau, duduk 500 tahun buat ibadat. Salih ni cerita umat-umat terdahulu. Lalu dia minta, ya Allah, matikanlah dia dalam keadaan bersujud. Dia minta dia mati sujud, dan Allah makbulkan doa dia. Dia mati dengan sujud. Waktu pergi depan Allah, nak masuk syurga. Layak tak dia masuk syurga? 500 tahun amalan dia tu tak mau apa langsung dengan dunia. Agak-agak lah timbang-timbang kita. Layak dah masuk syurga tu? Layak dah lah. Layak dah lah. Kita duk ulang alik mai surah ni pun duk atas motor rasa macam ahli syurga Firdaus sampai dah. Rasa macam ahli syurga Firdaus ni. Tok Syah buka pintu ni, buka pintu masjid ni. Oh, buka pintu surah ni. Subhanallah, orang lain tak boleh buat macam aku buat ni, ya Allah. Ni misi syurga paling tinggi ni. Dia 500 tahun buat ibadat tuan-tuan. Dia pergi depan Allah nak masuk syurga. Allah kata, kamu masuk syurga dengan rahmatku. Dia kata, tak ya Allah, hari ni aku nak masuk syurga dengan amalanku. Dia berasa macam pengorbanan dia sangat besar dah tuan-tuan. Meninggalkan dunia dia, meninggalkan keluarga dia, tak mau apa. Pergi duduk satu pulau sorang-sorang 500 tahun. Bukan 5 tahun. Tuan-tuan, Allah kata, tak, kamu masuk syurga dengan rahmatku. Tak ya Allah, aku nak masuk syurga dengan ibadat aku ni, dengan amal aku. Tak, kamu akan masuk syurga dengan rahmatku. Tak ya Allah, aku nak masuk syurga dengan ibadat aku. Buat tu, buat amal, buat nikmat yang aku bagi kat dia. Apa nikmat dia dapat? Lama 500 tahun dia duduk satu pulau.
Wahai hamba-Ku, siapa yang izinkan kamu untuk duduk di pulau tu? Siapa yang susun hidup kamu untuk kamu duduk di pulau tu? Kamu, ya Allah. Siapa yang jauhkan kamu daripada maksiat? Kamu, ya Allah. Siapa yang bagi kamu duduk, bagi kamu makan buah delima, tumbuh satu pokok delima, kamu makan buah tu setiap hari? Siapa bagi? Kamu, ya Allah. Siapa yang bagi kamu air untuk kamu berwuduk tu? Kamu, ya Allah. Ambil timbang nikmat dapat. Timbang nikmat yang dia dapat 500 tahun dengan amal dia 150 tahun. Nikmat tu lagi berat lagi daripada 500 tahun. Ya Allah, wahai malaikat, seret dia lempar dalam neraka. Tidak, ya Allah, tidak, ya Allah, aku masuk syurga dengan rahmat. Tuan, saudara semak, kita ke mana? Dia dapat nikmat buah delima dengan air macam ni ya. Kita rumah ada, kereta ada 3 biji, 4 biji. Salih ala Sayyidina Muhammad. Nah, makan cukup. Terlebih makan nampak gaya. Sehari 6 kali makan kan. Breakfast, tea, brunch, breakfast, brunch, lunch, tea, dinner, supper. Orang utara kata mentega darah. Ha? Melaka juga sama. Oh, geng. Mentega darah. Aduh, subhanallah. Kerja makan. Allah. Dia yang 500 tahun pun tuan-tuan sekalian ambil timbang tak boleh. Allah. Kita macam mana kalau tak ada rahmat Allah dan masuk juga? Nah, ni boleh duduk dalam majlis ilmu ni. Rahmat Allah tuan-tuan, rahmat Allah. Syukur pada Allah SWT. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi sekali kita selawat pada Nabi, 10 rahmat Allah turun kat kita. Allah sebut nama-nama kita tuan. Allah sebut nama-nama kita. Siapa kita ni tuan-tuan? Orang nak zikir-zikir nama kita. Nah, salli ala Sayyidina Muhammad. Nah, pagi abang nama apa? Ramli. Abang Ramli. Abang Ram. Datuk Ramli. Allah. Salih ala Sayyidina Muhammad. Ada pagi-pagi orang bangun-bangun pagi-pagi tu. Ramli zikir Ramli. Kan? Ha? Apa dia? Kak Umar dia sebut. Bukan, Kak Umar dia sebut nama bini dia. Aduh, sebab tu. Jadi tuan sebab tu. Tak ada lah siapalah nak zikir-zikir nama kita ni tuan-tuan. Dosa berlambak. Kan Abang Ustaz Muhammad. Imam Ahmad tuan-tuan tahu. Salli ala Sayyidina Muhammad. Satu hari Imam Ahmad ni tuan-tuan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia Allahumma salli ala Muhammad. Dia keluar tuan-tuan. Dia pergi ke pasar Baghdad. Dia pergi beli seikat kayu api. Kemudian dia tak tahu baru dia. Imam Ahmad ni tuan-tuan, ulama hebat lah. Imam Ahmad, siapa tak kenal dia? Qiyam mulai sepanjang malam. Waktu dia muda tuan-tuan, dia ibadat 300 rakaat satu hari. Waktu dia muda sikit tinggal 150 rakaat. Waktu dia tua sikit, saya macam mana? Semua orang kenal dia. Ulama sangat hebat. Keluar satu hari, beli kayu api tak tahu. Bila orang nampak Imam Ahmad duk apa dia panggil apa? Tanggung kayu api tu. Pikul kayu api tu. Ramailah pekat-pekat orang. Ya, bagi saya. Macam saya lah tentu kot lah. Saya keluar kat depan, pergi angkat kerusi apa, meja sendiri ke apa semua. Tuan-tuan takkan nak biar saya kot. Dia ni. Kalau saya angkat tuan-tuan buat tak tahu kat saya pun macam, apa dia boleh buat tak tahu kat aku. Aku tu berasa padahal tak payah pun kan. Allah salli ala Sayyidina Muhammad kan. Siapalah kita ni, kadang orang biar macam tu tuan-tuan. Salli ala Sayyidina Muhammad. Tak. Tadi nak bayar parking. Bagus tau dan kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita tolong jaga parking tu. Bagus tuan-tuan. Buat kerja betul. Saya main-main tadi tuan ni. Oh, tunjuk parking belakang sana. Ni yalah doktor dah suruh dia bagi arahan. Baguslah tuan. Saya pun pergi parking belakang sana. Nanti saya kata apa? Tak ada parking kat ustaz ke? Begitu kan? Takkan nak suruh saya parking sana kot. Dah parking ada bos, saya keluar. Tanya dia, uncle ada parking ustaz kan? Oh, ustaz kan? Saya parking. Kira adalah VIP sikit.
Aduh, subhanallah. Kadang-kadang tuan-tuan sekalian tak ada parking lot. Nama dia tulis parking ustaz cantik tuan. Parking ustaz Luis tu. Memang parking tu kosong, tapi motor parking keliling. Parking lagu mana? Kita punya geram lah. Subhanallah. Ada tantang kalau tuan nak pergi khutbah Jumaat ke apa, melilau cari parking, geram lah. Kadang-kadang yang best sekali tuan-tuan, ada orang pergi parking kat situ. Ustaz kita ni Ustaz Leng mai kot. Betul lah tuan-tuan. Lepas tu kita pun parking di belakang dia. Sekejap dia buat pengumuman. Tuan-tuan tu kereta nombor tu tolong pergi ubah saya tu. Parking belakang kereta saya. Ada biar pergi kita tunggu suruh dengar kuliah sekali. Aduh tuan-tuan saya cerita. Tok guru dia ulama. Dia ulama lagi hebat. Salih Ahmad tuan-tuan. Dia pegang apa ni pikul kayu api. Habis semua orang peniaga-peniaga kat aku. Bagi saya janganlah ni wahai imam. Salih Ahmad. Bagi saya lah. Lalu tuan-tuan Allahumma salli Ahmad dewa semua bagi salam kat dia, menawarkan untuk membuat kayu api tersebut, lalu menggetar tangan dia. Menggeletar tangan dia, merah muka dia, mengalir air mata. Lalu dia kata apa? Dia kata, sungguh kami ni sebenarnya golongan yang tak punya apa-apa pun. Aku ni tak ada apa-apa pun. Kalaulah tidak kerana Allah menutup keaibanku, kalaulah tidak kerana tutupan Allah, maka terdedahlah keaiban-keaiban kami. Sebenarnya yang nampak mulia tu tahu pasal apa? Pasal Allah tutup aib kita je. Betul kan? Ni duduk depan sekali dengan saya lah. Tuan-tuan okey, insya-Allah muka ahli syurga. Amin, kata amin lah. Amin. Saya ni tengah musafir ni, doa makbul ni. Kan? Allah, saya lah tuan-tuan, Rasulullah Muhammad ni duduk depan tuan-tuan, ya Allah. Kalaulah tunjuk dosa-dosa maksiat saya buat, tuan-tuan tak teringin nak duduk depan saya ni. Dan Allah tutup aib kita rapat. Siapa pun tak tahu apa kita buat. Tapi ada dosa tak? Berlambak dosa kita ni. Lepas tu patut tak orang duk zikir-zikir, sebut-sebut nama kita, ada tak? Tak ada lah tuan-tuan. Tapi tuan-tuan selawat dekat Nabi, Allah sebut nama tuan-tuan. Allah sebut, Allah selawat kat tuan-tuan. Habis apa alasan kita tak mau selawat ke ni? Yang kedua, 5 minit lagi nak dia. Apa ni Ustaz Ahmad, tun kita sambung ni ke ni. Ni doa ni makbul ni, tahu. Allah sebab tu Ustaz Ahmad. Yang kedua, selawat kat Nabi, mendekatkan kedudukan kita dengan Nabi SAW. Bangkit pada masyarakat, kita duduk dekat dengan Nabi SAW. Siapa tak mau kan? Dekat akhirat nanti yaumul qiyamah ni, ya Allah, manusia ramai lah, makhluk Allah punya ramai. Imam Abu Bakar Ad-Dunia dalam kitabnya Al-Ahwal cerita, turun pula satu penduduk langit pertama, turun lagi ramai penduduk bumi ni. Turun langit kedua pula, lagi ramai lagi. Turun langit tiga, lagi ramai. Semua berimpun. Bukan setakat manusia, jin, binatang. Sebelum hisap kita ni manusia ni, binatang hisap dulu. Nabi cerita kambing sama kambing. Satu kambing bertanduk, satu kambing tak bertanduk. Dulu waktu hidup dunia, kambing bertanduk, tanduk pada kambing yang tak bertanduk tu. Bangkit akhirat ni, adili kambing-kambing tu, jangan main-main. Lepas tu baru urusan kita. Maksudnya tuan-tuan boleh bayang tak macam mana berkeceramuknya padang mahsyar tu? Manusia ni ramai. Siapa yang dapat tak kaki dia macam ni, satu nikmat. Sedangkan manusia ramai duduk ujung-ujung jari. Nabi kata macam anak-anak panah, kaki duduk pacak macam tu. Berapa tahun? 70 tahun. Tahu tak kita nak cari seorang saja nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak cari macam mana? Nak cari macam mana? Kita nak cari anak-anak kita pun tak ada ni. Nak cari isteri kita, nak cari suami kita, nak cari apa? Cuma satu je keyword dia. Nabi sebut, al-mar'u man ahabba. Al-mar'u sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'a man ahabba, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Seorang itu akan bersama dengan orang yang dia cinta. Cinta siapa kat dunia ni? Bangkit dengan dia. Bangkit dengan dia. Sallallahu alaihi wasallam. Cinta siapa? Betul-betul hati ni, pejam mata rasa lah hati ni, siapa yang aku paling cinta sekali, nanti bangkit dengan dia. Sallallahu alaihi wasallam. Kita bangkit dengan dia. Orang
Nabi kata apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladi wan nasi ajma'in. Tak sempurna iman seorang kamu sehingga dia kasih pada aku lebih daripada kasih pada mak bapak dia, anak pinak dia dan manusia seluruh dia. Jadi sepatutnya dalam hati kita, siapa manusia paling kita cinta sekali? Nabi SAW. Tapi betul tak macam tu? Asal-asal macam tu tak? Tak. Tak. Betul tak? Tak. Sallallahu alaihi Muhammad. Cinta seorang ni nombor satu tuan-tuan. Tahu tak? Bila kita mencintai, kita merindui. Bila bercinta ni, dia rindu. Duk teringat tu, orang cinta kat Nabi, dia rindu kat Nabi SAW. Rindu ni sampai boleh menangis ni. Menangis rindu kat Nabi SAW. Sallallahu alaihi Muhammad. Rindu ni bila mencintai, kita sering menyebut nama. Bila bercinta, selalu sebut nama. Orang baru kahwin dia sebut nama tu, sebut nama bini dia, sebut nama suami dia. Zikir tu je. Cinta apa je? Orang tengah bercinta. Maka bila kita bercinta dengan Nabi SAW, kita kena sebut nama Nabi SAW. Tanda dah. Dan Nabi SAW kata apa? Akthiru alayya min salati fi kulli yaumi jum'ah, fa inna salata ummati tu'radu alayya fi kulli yaumi jum'ah, faman kana aktharuhum alayya salatan kana aqrabuhum minni manzilatan, atau kama qala Rasulullah SAW, rawahu Baihaqi. Nabi kata apa? Perbanyakkanlah berselawat ke atasku pada hari Jumaat. Sesungguhnya selawat yang banyak yang dibaca oleh umatku akan dibentangkan kepadaku pada hari Jumaat. Dan selawat. Hari biasa selawat banyak, hari Jumaat lagi banyak. Macam orang kata, oh ni kita nak tutup dah, ni 1 hari bulan ni kita akan tutup collection kita ni. Oh kelam kabut bagi. Pasal apa? Nak tutup dah hari tu. Hari setiap hari selawat Nabi, hari Jumaat hari nak tutup. Bagi banyak ke selawat, bagi selawat. Sebab hari itu akan dibentang kat Nabi SAW selawat kita. Nabi kenal kita. Oh ni nama ni Abang Ramli main, masya-Allah, selawat Nabi, alhamdulillah. Dan Nabi SAW akan menjawab salam-salam kita. Dalam riwayat sebut, Allah akan masukkan, Nabi SAW cerita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi SAW, tidak seorang pun yang memberikan salam kepadaku setelah kewafatanku, melainkan Allah akan mengembalikan rohku sehingga aku mendapat jawab, aku dapat menjawab salam orang tu. Kita selawat dan salam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, selawat dan salam kat Nabi SAW. Allah akan bagi, sampaikan, bentang kat Nabi SAW. Duduk sampai dah selawat umat-umatku ni, sallallahu alaihi wasallam, sebut nama seorang-seorang, Nabi jawab salam kita. Allahu Rabbi. Nabi kenal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada seorang lelaki tuan-tuan, dia tak mau selawat, malas selawat. Satu hari mimpi jumpa Nabi SAW. Dia tak mau selawat pun mimpi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah nak bagi hidayah kat dia. Lalu tuan-tuan, dalam mimpi dia berjumpa Nabi SAW. Tapi Nabi tak kenal dia. Ya Rasulullah, ni saya. Kamu siapa? Saya ni umat kamu. Kata, bukankah kamu kenal semua umat kamu, wahai Rasulullah? Ya, saya kenal semua umat saya, tapi saya tak kenal kamu. Oh, sudah. Dia kata, lepas tu dia terjaga. Oh, Nabi tak kenal aku semalam ni. Dia start selawat kat Nabi. Selawat Nabi. Satu hari dia mimpi jumpa Nabi SAW. Belum dia panggil Nabi panggil dia dulu. Nabi kenal dia. Pasal apa? Selawat kat Nabi. Tuan-tuan nak bagi Nabi kenal kita, selawat kat Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW kata apa? Allahumma salli ala Muhammad, sambung, barang siapa yang paling banyak berselawat kepadaku, maka dia akan berada paling hampir denganku. Hadir riwayat Baihaqi. Tuan-tuan, itulah dua daripada banyak lagi kelebihan-kelebihan selawat. InsyaAllah nak kena berhenti dah. Mudah-mudahan insya-Allah sallallahu alaihi Muhammad. Nah, daripada sikit apa yang kita kongsikan pada malam ni, lebih kurang sejam suku ni, insya-Allah sallallahu alaihi jadi manfaat sebaiknya untuk kita dan menjadikan kita orang yang banyak berselawat. Dan saya ucap tahniah kepada tu imam tadi. Siapa imam ni? Imam? Nakib. Sebab tadi
berselawat kepada Nabi SAW 10 kali, sebab Nabi SAW sebut, man salla alayya hina yusbi' asharat wa yumsi asharat adrakat wa syafa'ati yaumul qiyamah. Siapa yang selawat padaku 10 kali pada waktu pagi dia dan 10 kali pada waktu petangnya, maka dia akan mendapat syafaatku nanti di yaumul qiyamah. Lepas subuh selawat 10 kali, lepas asar ke lepas maghrib kita selawat 10 kali, insya-Allah kita layak untuk mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti di yaumul qiyamah. Saya ucap terima kasih kepada pihak Surau Al-Furqan yang sudi untuk menjemput saya pada malam ni, insya-Allah, dan kita berjumpa lagi di lain masa dan ketika, mudah-mudahan jadi manfaat sebaiknya. Dan sebelum tu saya nak buat pengumuman sikit. Dekat luar sana saya ada buat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jualan susu kambing Faiz nama dia, bersempena dengan madrasah saya nama Faizin, Ma'had Darul Faizin. Yang kami mencari dana untuk pengurusan, sebab kami tak kenakan yuran. Jadi daripada kami duduk kutip wakaf, kutip duit tu, kami buat jualan tu untuk menampung dana pengurusan Kompleks Islam Darul Faizin di Bandar Baru Kedah sana, untuk membiayai itulah pengurusan madrasah yang kami tak kenakan sebarang yuran. Jadi tuan-tuan beli susu kambing tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dengan niat dan untuk membantu madrasah saya, insya-Allah dapat barang minuman pun sedap, menjadikan amalan pada setiap hari. Ada beras perang dalam tu, ada kurma dan sebagainya, tuan-tuan boleh dapatkan. Dan yang baik, yang buat mai tu ejen kita kat sini, kalau nanti habis boleh order balik pada dia. Yang keduanya, tuan-tuan doakan, saya sekarang dalam proses untuk membangunkan Ma'had Darul Faizin Cawangan Melaka dekat Tanjung Minyak. Yang dekat Kedah tu saya buat main dekat sini. Pelajar-pelajar saya yang dah habis, yang dah khatam, yang pergi Turki balik dah, saya nak bawa dia sini untuk jadi guru. Jadi saya sedang uruskan, dan Kedah tu telah membuat clearance tanah tu sebagainya, kita beli tanah. Dan Allah SWT, jadi saya buka pusat pengajian sebenarnya. Saya buka lot-lot tanah juga. Siapa-siapa yang rasa nak mai duduk dalam madrasah saya tu boleh beli lot-lot tanah tu. Saudara Allah Sayyid Muhammad boleh buat rumah dia sendiri kat atas tu. Lot tanah tu pun freehold, dan kita akan transfer tu kat atas nama dia sebagainya. Saudara Sayyid Muhammad, cumanya dia duduk dalam madrasah saya. Dia akan duduk dalam madrasah Ma'had Darul Faizin tu, kita adakan pengajian apa semua. Dan sekarang ni kami sedang siapkan masjid dan juga asrama pelajar. Masjid dengan mendelang kos sebanyak 1.6 juta. Setakat hari ini kita telah berjaya untuk kutip sekitar 300,000 semenjak 1 bulan hari itu. Jauh lagi lah daripada 1.6 juta tu. Jadi insya-Allah tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ada satu kotak dekat luar sana. Tuan-tuan seluk aja poket tu, tuan-tuan tengok, tak usah pejam mata apa duduk dalam poket tu, tuan-tuan ambil, tuan-tuan bol je kat dalam tu. Kan gitu Ustaz Cuma. Apa yang ada bol kunci kereta ke nak bakar kereta apa saya ambil ya. Lawak anda nak dah bagilah, insya-Allah. Salli alaihi wasallam. Nah, tuan-tuan, Allahumma salli alaihi Muhammad. Saya ingat ramai malam ni salli alaihi Muhammad, kalau bagi seorang 10,000 selesai masalah saya malam ni. Mana tahu subhanallah. Jadi insya-Allah tuan ada tabung kat luar tu, tuan bagilah sekadar mampu. Dan siapa-siapa yang berhajat juga untuk beli lot-lot wakaf, lot-lot rumah di dalam kawasan madrasah saya tu, ada 59 lot yang kita pecahkan, yang kita buat. Dan Allahumma salli dah 10 lot yang telah terjual. Ada berbaki lagi beberapa lot lagi. InsyaAllah kalau tuan-tuan rasa tuan-tuan nak main duduk dalam madrasah akhir zaman ni, tempat yang paling cantik untuk kita duduk dekat madrasah lah. Ulang alik mengaji, kita susun pengajian, duduk kat masjid dan sebagainya. Kalau tuan-tuan rasa nak ada tanah sendiri, nak buat rumah sendiri, ahlan wa sahlan, kami sediakan tempat di Tanjung Minyak insya-Allah, dekat dengan balai polis tu. Lalu kau masuk balai polis tu, area tu lah. Soalnya simak ada belakang tu kan, boleh masuk ikut tali air kat belakang tu pun boleh kan. Itulah area situlah. InsyaAllah boleh dapatkan maklumat kat belakang tu. Dan saya ucapkan ahlan wa sahlan kepada semua yang berhajat untuk duduk bersama dengan kita insyaAllah. Lagi sekali saya ucap terima kasih pihak surau, terima kasih kepada semua tuan-tuan berikan perhatian. Kita jumpa lagi di lain masa ketika aqul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا.
أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا